Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan rakan-rakan strategik Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Kalam Academy menganjurkan Expo Sauk Al-Qudwah 3.0. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan buku bimbingan asas fardu ain daripada BIBD. Expo Sauk Al-Qudwah antara lain bertujuan mewujudkan pasar berkonsepkan Muslimpreneur yang boleh menjadi pemacu dan contoh tauladan kepada umat Islam khususnya dalam mempertingkatkan dan memperkembangkan syiar Islam serta menyediakan ruang niaga bagi usahawan-usahawan agar mereka dapat menceburi minat dan keupayaan dalam bidang keusahawanan. Expo dimeriahkan dengan persembahan tausyih dan tazkirah sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta acara malam puisi Islam. Expo berlangsung di One City Shopping Mall, Sungai Hancing. Negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan institusi serantau dan antarabangsa dalam mempromosikan tenaga hidrogen. Di samping itu, negara juga berhasrat untuk menuju ke arah sifar pencemaran menjelang tahun 2050. Ia disokong oleh inisiatif-inisiatif khusus peralihan tenaga sebagai sebahagian daripada dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam dalam mempelbagaikan campuran tenaga. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengongsikan perkara itu semasa mewakili negara Brunei Darussalam dalam 4 mesyuarat semasa Minggu Transformasi Hijau Tokyo GX. Acara diadakan di Tokyo, Jepun secara hibrid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga mengadakan perjumpaan bersama Yang Berhormat Nakatani Shinichi, Menteri Negara Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kerajaan Jepun. Usaha semua pihak perlu untuk memainkan peranan masing-masing bagi pengelektrikan dalam pengangkutan pengguna ke arah peralihan penggunaan kenderaan elektrik EV sekaligus terus mengembangkan sektor berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berucap demikian pada Majlis Pelancaran Stesen Runcit Pengecasan Pantas yang pertama di Stesen Minyak IBA Lambak. The establishment of the EV Joint Task Force in 2021 is a testament to the commitment the government has made to further understand the requirements of EV during this pilot phase by bringing in players like BSM and several other private sectors into these committees. It is encouraging to see government bodies coming together, taking a whole-of-nation approach in tackling challenges such as policies, resources, infrastructure readiness, while coordinating solutions to facilitate the growth of EVs in the country. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bagi mencapai matlamat tindakan iklim dalam tenaga bersih dan pengangkutan yang mampan menjelang tahun 2035, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad menawarkan penyelesaian pengecasan kepada para pemandu kenderaan elektrik dengan cara yang mudah untuk mengecas kereta mereka di stesen. Wanita di negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan menyumbang secara terbuka dan sama rata kepada masyarakat dan diberi peluang yang sama dalam faedah sosial dan ekonomi.
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan perkara itu semasa mesyuarat dialog Menteri-Menteri ASEAN Amerika Syarikat mengenai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita secara dalam talian. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga mengongsikan beberapa inisiatif negara Brunei Darussalam dalam mempromosi pemerkasaan wanita dan kesaksamaan jantina, antaranya Pelan Tindakan Wanita di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial dan Penyelidikan mengenai Pembangunan Wanita di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan Amerika Syarikat terutamanya dalam inisiatif ke arah pemerkasaan perekonomian wanita seperti melalui pelaksanaan program latihan di bawah Akademi Bagi Usahawan Wanita AWA dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day pada bulan Jun tahun ini. Dialog diakhiri dengan meluluskan kenyataan bersama ASEAN Amerika Syarikat mengenai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita. Mesyuarat turut dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi hal ehwal wanita dari negara anggota ASEAN serta beberapa perwakilan Amerika Syarikat. Asnaf fakir miskin di negara ini terus mendapat perhatian oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB demi meringankan bebanan kehidupan mereka. 5 orang asnaf menerima agihan zakat modal berusaha bagi pembelian perahu, enjin dan trailer. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, pemangku setiausaha MUIB. Kesemua peralatan yang berjumlah RM40,610 diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin MUIB. Agihan zakat ini diharap akan dapat meningkatkan semangat dan usaha para penerima agar lebih gigih dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Fiesta de Lemunin dapat menyatupadukan penduduk kampung serta pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk pertanian terutama hasil jualan buah-buahan tempatan. Acara diadakan di bangunan Amas Samasa, Kampung Lamunin, daerah Tutong. Fiesta dilancarkan oleh Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan buat kali kedua oleh perusahaan Amas Lamunin dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Lamunin. Antara pengisiannya, pelepasan riadah berbasikal sejauh 34 km menuju ke Tasik Merimbun, bermula dan berakhir di bangunan Amas Samasa Lamunin dan diikuti pelepasan riadah mendaki trail Bukit Kota. Lebih 20 pengusaha tempatan daripada mukim dan kampung serta penduduk sekitarnya menyertai fiesta. Raja buah durian sudah setentunya menjadi pilihan pengunjung di samping jualan pelbagai jenis buah dan sayur-sayuran tempatan. Antara harapan kami ialah untuk supaya para belia dan penduduk kampung Lamunin ini bergiat aktif dalam menghasilkan produk-produk terutama produk pertanian dan produk-produk yang lain untuk sama-sama menyana ekonomi sara diri masing-masing dan untuk mengukuhkan ekonomi famili masing-masing. Juga diadakan pameran fotografi daripada Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam serta jualan produk mukim dan kampung berkenaan. Daerah Temburong kini dilengkapi dengan sebuah lagi mesin pengeluaran wang dengan pelancaran ATM Baiduri di Temburong, yang pertama di bangunan Kedai Rakyat Jati Pekan Bangar. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Majlis diteruskan dengan penyerahan sumbangan peralatan sistem bunyi bagi Dewan Kemasyarakatan Belalong. Juga diadakan pameran jualan local market Baiduri. Juga hadir Awang T. Eng Hui, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri. Lima ahli Majlis Perniagaan Wanita Brunei Darussalam menyertai program awardee anjuran AWEN Indonesia. Program tahunan itu menyaksikan penyampaian anugerah kepada pengusaha wanita dari ASEAN.
Dua ahli Majlis Perniagaan Wanita Brunei Darussalam dicalon menerima anugerah tersebut, iaitu Dayang Hajah Sabdiah binti Modin dan Dayang Hajah Azimah binti Abdullah. Rombongan diketuai oleh Dayang Hajah Mordiah binti Haji Jakia, naib yang di-Pertua Majlis Perniagaan Wanita. AWEN merupakan salah satu rangkaian peniaga wanita di ASEAN. Kami telah memilih 2 orang, satu yang berkebolehan dalam hal ehwal handicraft, yang mana ia akan melihat, telah kami lihat dan kami teliti kesesuaiannya. Ia pun sendiri telah pergi ke sana untuk urusan-urusan ini. Keluar luar negeri, puas juga kena expose juga. Yang seorang is kategori makanan, jadi 2 orang. Jika anda mencari, seterusnya ingin menempah dan membeli hasil seni pertukangan tangan berbentuk unik dan menarik, syarikat Majestecor.bn ada menghasilkan produk yang dibuat daripada kayu, akrilik dan resin. Mula beroperasi sejak tahun lepas, syarikat berkenaan terletak di Kampung Limau Manis. Asal bermula daripada minat yang mendalam dengan kesenian pertukangan tangan dan hanya bermula dengan kecil-kecilan di dalam garaj kereta dengan berbekalkan gergaji dan garisan sahaja. Cita-cita ingin menjadi salah satu syarikat yang menyajikan kelainan, mereka pun beralih kepada mesin yang lebih canggih seperti CNC router dan CNC laser yang mana memerlukan untuk mengambil kursus secara dalam talian untuk operasi, mereka bentuk dan pengekodan. Sekarang pertukangan mereka beroperasi secara hibrid, manual dan auto-labor. Cabaran yang kami hadapi, saya percaya setiap bisnes yang ada sekarang juga menghadapi cabaran yang sama, iaitu kenaikan harga barang mentah seperti kayu dan akrilik. Kami percaya ini adalah after effect daripada fasa pandemik yang di dunia hadapi sekarang. Bagaimana kami menghadapi adalah hanya meneruskan apa yang telah bermula. Bagi anda yang ingin mendapatkan seni pertukangan tangan ini, bolehlah melayari Instagram mereka, Majestecor.bn. Dan bagi mereka yang ingin mencuba maupun baru hendak mencuba mesin yang berasaskan CNC, jangan takut untuk mencuba. Belajar dan terus belajar. Kerana ilmu itu berada di mana-mana. Tinggal hanya untuk kita ni lagi untuk menggali. 1, 2, 3. Syarikat Yanur Trading Sendirian Berhad membuka pasar raya cawangan yang terbaharu di daerah Tutong. Dengan pembukaan tersebut, ianya memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan dan menyumbang kepada keselamatan makanan negara dengan melabur secara berterusan dalam perladangan dan industri makanan yang mampan. Menurut Dayang Siti Fatimah binti Abdullah, pegawai pentadbiran syarikat Yanur, setakat ini syarikat tersebut mempunyai lebih 200 orang pekerja di mana lebih 100 orang terdiri daripada pekerja tempatan. Setakat ini prestasi pekerja tempatan adalah di tahap yang baik di mana mereka dinilai secara penyampaian maklum balas di antara pekerja dan penilaian ataupun ketua jabatan secara 2 kali penilaian dalam 1 tahun. Pasar raya berkenaan kini mempunyai cawangannya di seluruh negara di mana 70% pekerjanya adalah pekerja tempatan. Untuk menambah experience, sepanjang sebulan ini aku mempelajari pasal mesin barang apa. To get opportunity, pasal masa ni payah mencari pekerjaan. Mengambil experience, susun barang, bagi harga.